Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat buat sekalian alam. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin musliman, hadirin hadirat, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan kesempatan ini juga saya mengambil peluang untuk mengucapkan salam kemaafan saya lah. Saya mohon maaf atas kelewatan pada hari ini. Berkebetulan sungguh ada masyakkah di pihak sekolah. Saya daripada Kosping, sekarang dipanggil Imtiaz Kuala Terengganu. Ada program, saya nak tinggal tak boleh, rapat sampai maghrib. Lepas tu barulah kita nak siap-siap, barulah saya pecuk daripada sana. Kebetulan pulak tengah pecuk-pecuk, lapu linak-linak, tak ada minyak pulak. Jadi lambat sungguh. Masyakkah pula tengah jalan. Hari ini maknanya dari segi perjalanan tu tidak teratur baik. Lambat. Saya mesej sahabat Yusri tu, saya tu Syekh, lambat dah hari ini ni, memang lambat dah ni. Nak agaknya sekali-sekala kata dia. Tak apalah, insya-Allah. Kesempatan inilah saya nak minta maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan kuliah kita pada kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kupasan dan perbahasan saya pada kali ini menyentuh berkenaan dengan sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan pada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut Maulidur Rasul. Bulan ini bulan Maulud. Hari Ahad ini kita akan sama-sama berarak sekolah-sekolah hantar, termasuklah saya sendiri hari ini daripada pagi handle budak perarakan berarak satu hal, yang kedua salawat sambil berarak, payah juga punya tuan-tuan. Salawat khawat satu hal, lepas tu nak salawat pula, nak serentak tu. Alhamdulillah di peringkat negeri kita programnya hari Ahad inilah. Jadi program itu yang jadi padat tu. Dan perbahasan saya pada malam ini iaitulah sirah nabawiyah, sirah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut daripada beberapa karya sirah yang saya petik, bagaimana kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menariknya apabila dalam banyak-banyak kitab sirah, ulama tidak terus menulis bab tamu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kelahiran Nabi ini dimasuk dalam bab dua. Bab pertama iaitulah bagaimanakah keadaan ummah sebelum lahirnya Nabi. Ulama menceritakan bagaimana keadaan ummah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dinyatakan bahawa ummah sekaliannya dalam kegelapan jahiliyah yang tebal. Jahil macam mana tu? Apakah yang sebenarnya maksud jahil? Jahil di sini ditegaskan bukan jahil dalam bab dunia. Dalam bab dunia, setiap kurun dan zaman, setiap bangsa dan kaum tidak pernah jahil dalam bab dunia. Ini kena faham dalam mengaji sirah. Semua kurun, semua ummah pasti ada teknologi-teknologi yang Tuhan buka pada mereka. Termasuk kita tuan-tuan di akhir zaman ini. Ada teknologi kemudahan hari ini berdasarkan media massa internet. Maknanya tidak ada sempadan pada hari ini. Zaman dulu juga ada teknologi, tak boleh nafi dalam hal ini. Jahil mereka bukan jahil dalam bab dunia. Jahiliyah di sini dimaksudkan adalah jahiliyah fi ma'rifatillah. Jahil dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kelahiran Nabi, ummah tidak kenal Allah. Apa sebab? Sebab tidak ada Nabi. Zaman fatrah, zaman terputusnya Nabi, wafatnya Nabi Isa AS, nak jember lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab sirah hampir 500 tahun lebih. Maka sebab itu kita dapati Nabi lahir, kalau mengikut kalender Masihi, 21 April 571 tahun. 571 ini kalender Masihi. Perkiraan mereka iaitulah kelahiran Nabi Isa AS tahun pertama dalam kalender Masihi. Jadi menunjukkan bahawa jarak Nabi SAW dengan Nabi Isa sekitar 500 tahun lebih. Maka wafatnya Nabi Isa di zaman itulah tak ada Nabi. Maka di sinilah masyarakat dunia hanyut daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Agama wahyu, agama banyak, tapi agama bukan daripada agama wahyu. Caca merba, hidup dalam keadaan lintang, bukan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bab dunia mereka tak pernah jahil. Dibuktikan dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allatheena jabu as-sakhra bil wad. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan pada kita bahawa setiap kurun dan zaman, setiap ummah aku bagikan teknologi. Wahai Muhammad, tidakkah engkau lihat bagaimana kami perlakukan pada kaum Ad? Mereka ini membangunkan tiang-tiang yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta oleh generasi-generasi sebelum itu. Apa maknanya ini? Allah Ta'ala bagikan teknologi pada kaum Ad, di mana kaum Ad berjaya membuat bangunan yang tinggi. Maknanya teknologi. Wa thamud allatheena jabu as-sakhra bil wad, dan kaum-kaum Thamud yang berdepan dengan Nabi Saleh alaihi salam, mereka memahat bukit-bukit mereka jadi bangunan yang indah, tersergam, cantik, dibangga-banggakan oleh mereka. Lagu mana dibuat tu ustaz? Bukit seketul dia paruh, dia pahat-pahat jadi rumah. Tengok ke belakang nampak bukit, tapi ke depan bangunan cantik. Bukan kecil-kecil, bangunan sebesar Wisma, besar masjid kita ni, bahkan tinggi lagi. Bukanlah dia pahat kosong gitu dah. Setiap siap ada corak-corak bunga, corak-corak daun, corak-corak binatang, ada tiang larik bulat comel. Macam mana dia buat? Wallahu alam. Teknologi menunjukkan bahawa setiap kurun dan zaman ada teknologi ini. Boleh jadi teknologi dulu jauh lebih hebat daripada kita. Wa fir'aun zil autad, dan piramid yang dibangunkan oleh Fir'aun. Fir'aun memasakkan piramid sejak di zaman Nabi Musa AS sampai kini. Tidak pernah kita dengar piramid runtuh. Ada piramid runtuh? Tak ada. Piramid ni bangunan besar, tapak dia 4 juru, tapi puncak dia sejuru je. Oh, naik tak atas terik. Besar tuan-tuan. Yang amat-amat besar mana? Nu besar stadium. Bukan padang tu. Termasuk dengan tempat menonton tu. Kalau kita tengok depan besar, subhanallah. Piramid ini bangunan. Saya nak tunjukkan di sini bahawa teknologi Tuhan buka pada setiap kaum dan zaman. Ini dia. Lalu jahil di sini bukan jahil dalam bab dunia, jahil dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang memandu kehidupan mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah mereka lintang pukang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah patung, berhala, pokok, kayu, kayang, matahari, bulan dan sebagainya. Tak ada orang datang untuk memberi peringatan kepada mereka. Sehingga lahirlah Nabi SAW disebut dalam Quran, liyunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Datangnya Nabi SAW untuk memberikan peringatan-peringatan kepada generasi nenek moyang mereka yang berlapis-lapis tidak pernah diberi peringatan. Di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, di malam Isnin, lahir Nabi SAW. 12 Rabiul Awal tahun gajah, diangkat sempena peristiwa besar yang berlaku sekitar 40 hari ke 50 hari sebelum Nabi lahir. Abrahah yang merupakan ketua Yaman, dia orang nombor 1 Yaman, Perdana Menteri, dalam usaha untuk membangunkan ekonomi pesat dan berkembang di Yaman. Abrahah tengok bagaimana orang Mekah ataupun negeri Mekah
berkembang hebat ekonominya. Apa sebab? Sebab setiap tahun pengunjung-pengunjung haji datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Yang datang daripada seluruh pelosok dunia, ramai orang ke Mekah, sekaligus mengangkat ekonomi Mekah. Walaupun orang-orang Mekah bukanlah suatu kuasa besar dunia, tetapi negaranya dari segi ekonomi berkembang sebab ramai orang mari. Maka di sinilah Abraha tengok faktor apa kat Mekah naik berkembang molek ni. Faktor bangunan Kaabah tu. Abraha merancang untuk meruntuh rombokkan Kaabah, bangunkan Kaabah di Yaman, supaya mengalih pengunjung-pengunjung haji datang daripada Mekah tu menuju ke Yaman pula, sebab Kaabah ada di Yaman. Ini perancangan Abraha, datang bersama dengan gajah-gajah dan bala tenteranya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan jadilah Abraha dan bala tenteranya mati bergelimpangan di perbatasan Mekah sebagaimana daun-daun dimakan ular. Allah Ta'ala timpa azab kepada Abraha dan bala tentera dia, tuan-tuan, mati bergelimpangan. Peristiwa ni peristiwa besar, menyebabkan diangkat peristiwa besar ini menjadi tahun kelahiran Nabi SAW. 12 Rabiul Awal. Kalender orang Arab tak ada kalender tahun, tapi diangkat peristiwa ini sebab semua orang tahu. Peristiwa kecil-kecil tak diangkat peristiwa besar. Peristiwa besar ni satu dunia tahu. Macam hari ni, tuan-tuan, peristiwa MH370, peristiwa gempa bumi di Lombok, peristiwa tsunami di Aceh, sampai hari ni kita ingat. Peristiwa Pentagon di Langgar 2009 kita ingat. Maka ini diangkat peristiwa besar. Kalau peristiwa ayat teh kita babah di kat Sipang tu, tu tak ada makna tu, kecil-kecil tu. Baik, 12 Rabiul Awal tahun gajah, sempena peristiwa bergajah inilah. Pada malam kelahiran Nabi SAW, ulama sirah menukilkan banyaknya berlaku peristiwa-peristiwa yang luar biasa bertepatan pada malam kelahiran Nabi SAW. Sebenarnya banyak, cuma pada malam ini saya mungkin datangkan satu ataupun dua sahaja yang sempat kita kupas, tuan-tuan. Pada malam kelahiran Nabi SAW yang pertama, terpadamnya api sembahan orang-orang Majusi di Parsi, yang api ini ribuan tahun tidak pernah padam. Tiba-tiba pada malam itu mapuh. Timbul persoalan, api mana ni? Bukan api nak masak rumah, bukan api buat panah-panah badan kita, tak. Api atas makna puja dan sembah. Api di kuil di tokong-tokong mereka. Api hok dekat tokong tu, hok dia musing, dia sembah. Api atas makna puja dan sembah, api ni tak hidup. Sekalipun api di kuil mereka, di tokong mereka ini ribuan tahun tak pernah padam sebelum itu, mapuh. Dah dia tak cuba perhidup ke ustaz? Dah api mapuh ke? Apa dah? Dia cuba perhidup. Tapi dengan kemuliaan Nabi SAW, api ini tidak pernah lagi nyala sampailah sekarang. Tak ada lah. Ini dia, tuan-tuan, Allah tak izinkan hidup apabila api atas nama puja dan sembah. Nuh kat mana? Nuh di Parsi. Nuh orang yang beragama Majusi. Yang kedua, pada malam kelahiran Nabi SAW juga munculnya satu bintang Ahmad yang dilihat oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dalam kitab, orang-orang Yahudi mereka tahu bahawa kemunculan Nabi akhir zaman disertakan tanda akan munculnya terlebih dahulu ataupun bersama-sama dengan kelahiran Nabi akhir zaman. Bintang itu lahir. Bintang ini mereka gelarkan bintang Ahmad. Bentuk macam mana? Bentuk dia berupa macam komet, tuan-tuan. Wallahu alam lah. Tapi dia macam komet. Bila bintang ni muncul, dia ada ekor besar panjang, warna kebiru-biruan. Bintang ni dia muncul sekali saja sepanjang dunia ini ada. Sebab Nabi akhir zaman seorang saja. Bintang ni. Pada malam itu muncullah bintang ini, dan dilihatlah orang-orang Yahudi yang arif di kalangan mereka. Maknanya siapa ni? Ahli kitab mereka. Dan mereka pun telah tunggu kelahiran Nabi akhir zaman, yang harapan mereka Nabi akhir zaman ini muncul daripada keturunan mereka Bani Israel. Pada malam itu
Apabila mereka menyaksikan bintang ini, maka berdiri dan berlarilah seorang ahli kitab, ulama di kalangan Yahudi, memanjat sebuah bukit yang paling tinggi di Madinah. Dia nampak bintang ni tuan-tuan, dia keluar rumah dia, dia berlari lagi panjat sebuah bukit di Madinah dan berkata pada orang-orang Yahudi, berteriak dia, wahai Yahudi-Yahudi sekalian, wahai bangsa-bangsa Yahudi sekalian, bangun, bangun, bangun. Dia suruh bangun belaka, bangun. Sesungguhnya pada malam ini telah muncul sudah bintang Ahmad yang dinyatakan dalam kitab-kitab kita, menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman telah lahir pada malam ini. Dan dia percaya bahawa Nabi akhir zaman lahir pada malam itu. Betul atau tidak tuan-tuan? Betul. Cerita ini dinukilkan oleh seorang Yahudi. Dia beritahu Nabi SAW bila Nabi sampai ke Madinah. Dia cerita masa dia budak dulu, dia cerita pada Nabi SAW. Dan termasuk juga orang Madinah yang ada waktu tu, saya lupa nama dia. Dia cerita pada Nabi, masa tu aku umur 7 tahun, kata dia. Aku tengok orang Yahudi habis keluar daripada rumah dia. Dia meratap, menengok bintang ini sambil menangis. Menangis pasal apa? Sebab suka mereka menunggu Nabi akhir zaman sekian lama, berkampung di Madinah, tidak pernah keluar berganjak daripada Madinah, sebab mendapat pesanan daripada tok guru mereka, jangan sesekali kau tinggalkan kota Yathrib ini. Percayalah bahawa kota Yathrib inilah akan tibanya Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu, yang disebut dalam kitab kita berdasarkan ciri-ciri kota Yathrib ini. Rupanya tuan-tuan, Yahudi duduk kampung Madinah ni, masa tu Yathrib namanya, tidak tubik daripada Madinah. Sebab apa? Sebab dia tahu dah bahawa kota Yathrib inilah akan tibanya Nabi akhir zaman dalam satu peristiwa hijrah, berpindah daripada satu kota menuju ke satu kota. Nabi lahir tak lagi, Nabi tak akan jadi Nabi lagi. Orang Yahudi tuan-tuan, dia tahu dah Nabi akan berhijrah di Madinah ni. Lagu mana tu? Berdasarkan kitab-kitab mereka. Kitab mereka sebut dah bahawa dalam riwayat Nabi akhir zaman, dia akan berhijrah, tinggalkan kampung halaman dia menuju ke satu kota. Dan kota yang dituju oleh Nabi akhir zaman telah diperincikan ciri-ciri. Antaranya adanya bukit bukau kiri dan kanan, adanya lembah-lembah yang subur di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, dan banyak lagi ciri-ciri dia. Apabila Yahudi sampai ke Madinah, dia tengok Madinah lah bandar, satu kota yang paling menepati ciri-ciri yang disebut dalam kitab mereka. Persoalannya di sini adalah, benarkah penantian mereka puluhan bahkan ratusan tahun tunggu Nabi akhir zaman di Yathrib? Betul tak? Ternyata betul, ternyata benar. Mak dia, tok dia, nenek moyang dia mati habis dah, berpesan sok mau jangan pergi mana lah, duduk Madinah ni lah, sini akan tiba Nabi akhir zaman kelak ni. Ternyata benar, Nabi tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi SAW min Makkahil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, daripada Mekah menuju ke Madinah. Ini dia. Bahkan Yahudi tengok Nabi bila tiba di Madinah. Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab Yahudi yang alim, yang dihormati, disanjungi di kalangan orang-orang Yahudi. Ini pendeta ahli kitab Yahudi yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas membenarkan isi kitab Taurah, isi kitab Injil. Dia baca kitab, dia tak sembunyikan isi kitab, dia benar, jujur dan ikhlas. Abdullah bin Salam, dia ni, atau nama asalnya Husain bin Salam. Bila dia peluk Islam, Nabi tukar nama Abdullah bin Salam. Baik, bila tengok Nabi tuan-tuan, dia padukan dengan kitab dia, akhlak, ciri, sifat-sifat Nabi, bentuk Nabi, fisik Nabi, tengok pada Nabi, tengok padu, betul, sama. Sehingga dia beriman dengan Nabi SAW, melafazkan syahadah, masuk Islam dia. Akhirnya Abdullah bin Salam ditolak oleh orang-orang Yahudi, saya ditolak pula dia, tak terima pula dia, sebab dia ikhlas. Tak nafi memang ini umat Nabi akhir zaman, betul dia, Muhammad ni betul, dia orang alim. Ini dia tuan-tuan, menunjukkan bahawa orang Yahudi, mereka mengenali dan mengetahui Nabi SAW lebih detail daripada anak-anak mereka, sebagaimana Quran menyatakan, allazina atainahumul kitab
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, di kalangan orang-orang Yahudi yang alim yang belajar kitab, di kalangan pendeta-pendeta Nasrani yang alim yang baca kitab-kitab samawi, mereka kenal dah Nabi. Termasuk tanda-tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, orang Yahudi menyaksikan pada malam kelahiran Nabi satu bintang Ahmad yang disebut dalam kitab mereka bahawa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib menyaksikan tumbang dan terbaliknya satu persatu berhala yang dipacak dalam Kaabah, sehingga Abdul Muttalib rasa pelik malam tu. Tok Ki Nabi pula, dia ni orang besar Mekah, penghulu Mekah, ataupun kita sebut menteri besar Mekah. Kaabah tu mainan dia lah, dia jaga Kaabah. Pada malam kelahiran Nabi dia pelik, tiba-tiba berhala yang dipacak dalam Kaabah tumbang dan terbalik, patah riak pula. Pelik dia, peristiwa kenapa malam ini? Siapa lagu ni, Tuhan-Tuhan dia ni mati ni, balik ni. Lalu Abdul Muttalib menuju ke rumah Aminah, sedarlah bahawa rupanya cucu dia lahir malam tu. Cucu dia lahir pada malam itu. Dia tengok di rumah Nabi SAW, rumah Aminah di waktu itu. Terang sungguh tuan-tuan, cahaya bergemerlapan terang ni. Dalam hal terang ini, Nabi SAW pernah bercerita bahawa ibuku, kata Nabi, pernah bercerita kepada aku, di saat dia melahirkan aku, ibuku melihat satu cahaya yang benar-benar terang daripada umat dia, tubik daripada diri dia. Terangnya cahaya ini sehingga menyinari istana-istana di Syam. Kata Nabi SAW dalam sebuah sabda, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Kata Nabi SAW, pada malam kelahiran aku, ibuku bercerita pada aku, ibuku menyaksikan satu cahaya yang benar-benar terang tubik daripada diri dia. Terangnya cahaya ini seolah-olah mampu menyinari istana-istana di Syam. Nabi lahir Mekah, Syam di Palestin, tuan-tuan, di Palestin. Terangnya pada malam itu. Dan siapa yang sambut dia? Nabi lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau dapati Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim? Siapa lagi? Ayah dia tak ada selain pada mak dia dan wanita-wanita Mekah yang bersama dengan Aminah. Yang mewakili ayah dia, Tok Ki dia, Tok Ki Nabi lah, Abdul Muttalib. Yang dia lah sambut pula Nabi SAW. Lepas boleh tengok cucu dia, Tok Ki lah. Sama saja tuan-tuan, hari ni pun begitu juga. Kalaulah pasangan suami isteri, jenis suami tak bertanggungjawab ini, tinggal anak rata-riti gitu je, nafkah tak bagi. Perempuan ini bukan saja ibu tunggal, kadang-kadang ibu tinggal pun ada, suami tinggal dia. Untuk kategori wanita ada dua. Yang pertama ibu tunggal, kita fahamlah. Yang kedua ibu tinggal. Allah siang sungguh. Balik jarang-jarang, tak tahu duduk mana, tapi bila balik minta biti pula. Pas minta biti dak ui sepak terajang pula. Lepas tu tubik pula. Dalam kes bini saya handle, tuan-tuan, tak ada cara lain dah. Biasanya tok lah jaga, ataupun tok Wan lah, tok Ki lah jaga. Kadang-kadang tengok umur kat 70 dah, mes saya rupuk lagi. Kita kata ayuh haji, tok Ki, warna mes saya rupuk lagi, gagah lagi ke? Bukan kudrat gagah, tak ada agah. Tinggal cucu rumah, 2 orang lagi cucu jaga, Ustaz. Dah ayuh dia pas warna, tak tahu, Ustaz. Gitulah. Kadang-kadang tuk 4 pagi, 3 pagi bangun buat kuih. Beka lah kuih pun, belebak lah beka apa pun. Apa? Semata-mata cucu. Kalaulah ada kenalan-kenalan kita atau banak-banak kita, tuan-tuan, pesan-pesan lah. Untuk si suami jangan sampai abaikan tanggungjawab. Jangan siapa dak cukup nafkah ini maknanya tak. Kalau sikit-sikit pun tak apalah, tapi jangan dok kerja langsung sampai pukul. Allahu Akbar. Tak tahan sangat kita. Tengok. Esok nak jawab lagu mana tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Tok Ki lah menyambut kelahiran cucu dia ini. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan.
Bahkan yang menamakan Nabi SAW siapa dia? Abdul Muttalib. Toki dia. Abdul Muttalib lah yang memberikan nama pada Nabi SAW dengan nama Muhammad. Sedangkan Abdul Muttalib, dia ambil mana nama Muhammad tu? Orang Mekah tak pernah dengar pun nama Muhammad sebelum itu. Dan semua orang Mekah tak ada pun nama seorang nama Muhammad. Tiba-tiba Abdul Muttalib dia buh nama cucu dia Muhammad. Dari mana dia boleh ni? Ni soalan dia. Ceritanya tuan-tuan, Abdul Muttalib boleh nama Muhammad ini iaitulah sebelum kelahiran Nabi SAW. Abdul Muttalib dan beberapa teman dia berdagang ke Syam. Pergi ke Syam bersama dengan sahabat dia Sulaiman bin Mujasi', Hulailah bin Hajij, Imran bin Rabi'ah. Dia pergi ke Syam. Memang rutin orang Arab Quraisy, orang Mekah ni dia berdagang. Bukan sama Nabi saja, ayah Nabi, pak saudara Nabi, tok ki Nabi, dia berdagang. Tok nyang Nabi berdagang. 2 kali setahun. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Dinukil, dicerita, dirakamkan dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka ni berdagang. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Gilah bawa barang-barang banyak-banyak tuan-tuan. Satu kafilah lah begini. Penuh barang-barang tahun tu ni. Barang-barang Mekah, mana hak nak pergi berniaga, nak tok, nak cagar barang, boh dia pakat boh barang-barang dia. Nanti buat kira lah betul tu. Dia jual lah di Yaman. Habis jual barang-barang Mekah, buat balik pula barang-barang hak daripada Syam, macam-macam tu. Jual pula di Mekah. Begitulah rutin dia. Baik, Abdul Muttalib dan beberapa teman dia berdagang ke Syam. Di Syam bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, ahli kitab, orang alim, tok guru di kalangan agama Nasrani, Kristian. Nasrani ni tuan-tuan dibekalkan kitab kepada mereka, kitab Injil. Orang Kristian, orang Yahudi dibekalkan kitab pada mereka, kitab Taurah, melalui Nabi Musa AS. Maknanya di kalangan Yahudi dan juga Nasrani memang mereka tahu isi-isi kitab ini. Orang Mekah tak ada kitab. Dia mengikut agama turun-temurun, agama nenek moyang mereka. Konong-konong beragama Nabi Ibrahim AS, tapi kitab tak ada. Banyak bercanggah dengan amalan sebenar syariat Nabi Ibrahim AS. Orang Madinah pun tak ada kitab. Tak ada kitab. Abdul Muttalib setibanya di Syam bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, bertanya pada Abdul Muttalib, minta maaflah kalian semua ni daripada mana? Tanya Abdul Muttalib, siapa ketua ni? Kata Abdul Muttalib, ambalah ketua rombongan ni. Dah daripada mana Melaka ni? Kami semua min jaziratil Arab, daripada semenanjung Arab. Oh, dah daripada mana semenanjung Arab tu? Semenanjung ni luar. Kata Abdul Muttalib, min Mekah, mendengarkan Mekah. Mekah? Mekah, kata Abdul Muttalib. Wahai saudara, ketahuilah bahawa sesungguhnya akan lahir seorang laki-laki Nabi akhir zaman daripada tempat kalian, daripada tempatmu Mekah, yang namanya Muhammad. Hebat tuan-tuan. Sebab memang dinukilkan dalam kitab Taurah, kitab Injil, antaranya tuan-tuan disebut Nabi akhir zaman akan lahir daripada satu lembah, biwadin ghairi dhi sar'in, satu lembah yang kering kontang, tidak ada air. Dan memang sinonimnya mereka tahu, bandar kota kering kontang ni Mekah. Mekah ni sejak ada air, sejak zaman Nabi Ibrahim AS masuk Mekah. Belum tu tak ada air Zam-Zam. Ada. Wahai saudara, tak salah dah, memang tempatmu lah Mekah, lahirnya seorang Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Sebenarnya dalam kitab-kitab sebelum ni ada sebut nama Ahmad, ada bukan Ahmad, nama Muhammad. Sebut Muhammad ataupun Muhammad, gitulah nama. Adapun dalam Quran semua ada. Muhammad ada, Ahmad pun ada. Ini nama. Bahkan dalam Quran juga menyebut jawatan Nabi, Rasulullah, Nabiullah. Ya Rasulullah ni jawatan, nama dia Ahmad ataupun Muhammad.
Kata Abdul Muttalib, sungguh ke? Ya. Memang tak salah dah, tepatmu nama Muhammad, Nabi akhir zaman. Berdasarkan peristiwa inilah tuan-tuan, Abdul Muttalib pegang nama Muhammad itu. Wah, balik ke Mekah. Bukan dia saja tahu cerita ni, kawan-kawan dia pun tahu, ada sekali tu tahu. Nak takdirnya tuan-tuan, bila balik ke Mekah, selama beberapa tempoh dengan hikmah ilahinya, dalam ramai-ramai ada rombongan ni, Abdul Muttalib dulu boleh cucu laki. Dia dulu boleh ke dia. Masing-masing pegang nama Muhammad ni. Tapi nak takdirnya Abdul Muttalib boleh dulu cucu lelaki daripada menantunya Aminah binti Wahab. Sehingga Abdul Muttalib dengan harapannya bahawa daripada cucunya lah akan diangkat menjadi Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, sebagaimana diceritakan oleh pendeta Nasrani. Abdul Muttalib tuan-tuan bagi nama pada Nabi SAW dengan nama Muhammad dalam satu peristiwa upacara menamakan Nabi SAW. Di kalangan budaya orang Mekah pula tuan-tuan, dia ada satu hari yang dia buat upacara menamakan anak-anak atau cucu-cucu mereka. Macam mana ni? Mudah saja. Dia macam upacara kita juga hari akikah. Kita panggil hari akikah, samalah. Hari akikah ini amalan sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Dia buat juga. Abdul Muttalib dipanggil orang Mekah ramai-ramai, panggil. Bagi ramai-ramai. Sebab apa? Nak jamu orang makan. Dan saya sama nak perkenalkan cucu dia ni. Dan nak bagi nama cucu dia ni. Mestilah ramai orang mari tuan-tuan. Dia ni mesti besar. Mudahnya begitu, penghulu Mekah. Mesti orang nak pergi tengok. Panggil ramai besar, sukaan sungai tuan-tuan. Kadang-kadang kalau ada anak cucu hak lain tu, hak jiran-jiran ada juga lahir, gabung sekali je majlis ni, panggil ramai-ramai lalu. Baik, bila orang mari ramai-ramai ni, siapa masalah? Perkenalkan nama anak ni. Ni nama anak Amba, sekian. Siapa wakilnya? Ayah dia lah biasanya, ayah pada anak baby tu. Dan Nabi SAW sekarang ni tuan-tuan, ayah tak ada. Lepas orang lain seorang, lepas seorang, sampailah giliran Nabi SAW. Diserahkan Aminah, nama Nabi Muhammad ini, Nabi itu bagi pada Abdul Muttalib sebagai toki dia atau ayah dia. Ramai orang. Upacara ini dibuat di hadapan Kaabah tuan-tuan. Di hadapan Kaabah, tempat suci mereka. Ramai orang mari. Terlebih dahulu dikatakan Abdul Muttalib bertabarruj, ambil berkat dulu dengan Hajar Aswad. Kemudian Abdul Muttalib dimasuk ke dalam Kaabah. Dan memang menjadi rutin Abdul Muttalib masuk tubik ke Kaabah ni, dia jaga Kaabah. Dalam beberapa tempoh dia keluar daripada pintu Kaabah ni tuan-tuan, terus Abdul Muttalib dia menuju ke makam Nabi Ibrahim AS. Kan ada tepi Kaabah tu. Maka naiklah Abdul Muttalib ke satu tempat tinggi sikit pada orang lain ni. Makam tu tinggi sikit. Jadi nimbulah dia sambil melihat pada orang Mekah ramai-ramai ni dan mendukung Nabi SAW dalam dakapannya. Lalu Abdul Muttalib berkata, ya ma'asyaral Quraisy, ya ahla Makkah, wahai orang-orang Quraisy, wahai ahli-ahli Mekah. Semua mata bertumpu pada dia tuan-tuan. Sambil mendukung Nabi SAW, sesungguhnya pada anak cucuku ini, kata Abdul Muttalib, memiliki hal yang besar padanya, sehingga aku menamakannya Muhammad. Bagi nama Muhammad. Apabila orang-orang Mekah mendengar Abdul Muttalib letak bui pada cucu dia nama Muhammad, serentak itu orang Mekah terperanjat terkejut tuan-tuan. Bahkan mereka ni membantah pula nama, bantah pula Abdul Muttalib, tak boleh terima nama ni, nama pelik tak pernah dengar. Berkata di kalangan mereka, ya Abdul Muttalib Sayyidul Mekah, wahai Abdul Muttalib pemimpin kami, pemimpin Mekah, nama kenapa mu bagi pada anak cucumu ni yang tidak pernah pun kami dengar ni? Bahkan kami lebih suka dan gemar menamakan anak cucu kami dengan nama-nama berhala sembahan-sembahan kami. Orang Mekah memang menjadi adat tradisi budaya dia tuan-tuan, bagi nama pada anak cucu dia ni nama-nama berhala yang dipacak di sekitar Kaabah. Diriwayatkan berhala dipacak sekitar Kaabah, termasuklah luar dan dalam Kaabah 360 ekor. Banyak tu.
Cuba terang ambil batang pisang tuan-tuan 360 batang, kita pacok dalam sejik kita ni ramai daripada kita lagi. Maknanya tak? Ni sekata Kaabah beriak kali ni, maknanya berhala ni. Dan setiap berhala ini ada nama-nama dia. Kalau berhala besar, Lata, Uzza, Manna, Isaf, Na'ilah, Hubal, Hebal dan sebagainya. Banyak. Nama kenapa ni Abdul Muttalib tak pernah dengar apa ni? Kami lebih suka dan gemar menamakannya anak cucu kami dengan berhala-berhala sembahan kami. Muhammad ni bukan nama berhala kita ni, bukan nama Tuhan-Tuhan kita ni. Marah dia. Abdul Muttalib tak degih sikit tuan-tuan. Dia pemimpin hebat. Kata Abdul Muttalib, "Ya Muhammad," kata Muttalib. Tak atem dia orang Mekah. Muhammad lah. Sehingga tumbuh dan membesarlah Nabi SAW di Mekah dengan gelaran Muhammadul Amin, Muhammad yang amanah. Orang Mekah panggil pula Muhammad yang amanah, Muhammadul Amin. Tak ada orang lebih amanah daripada Nabi SAW. Pernah satu ketika tuan-tuan bertanya, siapakah pemuda itu? Sebab orang mari dagang, mari beli ni, masing-masing bertanya, siapakah pemuda itu? Segak orangnya, baik orangnya, adil ataupun amanah dia ni. Pernah satu ketika tuan-tuan, orang luar mari titikkan pada Nabi barang amanah. Dia mari Mekah terlupa, balik ke rumah dia tu, perjalanan balik ke rumah dia sehari 2 hari. Baru rumah baru teringat, oh aku ada simpan barang ke Muhammad tu. Nabi tunggu tuan-tuan, janji petang ni mari, tak mari-mari, esok pun tak apa lagi. Bila teringat, patah balik mula, 2 hari pula mari perjalanan. Nabi masih tercegak lagi di tempat yang Nabi tunggu asal dia. Sejak pada itulah lekatnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Amin, Muhammad yang amanah. Sejak daripada peristiwa itu. Tak selesai 6 hari tuan-tuan. 3 hari balik, 3 hari mari. Nabi cegak di situ lagi. Ini dia. Sejak pada itu Muhammad yang amanah. Ini Nabi SAW. Kemudian Abdul Muttalib meletakkan nama Nabi SAW dengan nama Muhammad. Muhammad digelarkan orang-orang Mekah Muhammadul Amin. Yang terakhir tuan-tuan yang boleh saya kongsi pada sini tuan-tuan, antara tanda lagi kelahiran Nabi SAW, Nabi lahir dalam keadaan mendongak kepala ke langit. Mendongak kepala ke langit ini, ulama sirah membahaskan seolah-olah Nabi SAW itu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kelahlah ni dalam hal mendongak kepala ke langit. Suka saya nak datangkan satu nukilan Halimatus Sa'diyah, ucapan Halimatus Sa'diyah dalam bab mendongak kepala ke langit. Halimatus Sa'diyah ni ibu susuan Nabi SAW, diambil selepas Thuwaibah menyusukan dia. Selepas mak Nabi, kemudian Thuwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah ambil Nabi SAW untuk menyusukan Nabi sekitar usia Nabi 4 bulan atau 6 bulan atau lebih kurang itu. Dia ambil buat balik Nabi SAW ke perkampungan dia. Tuan-tuan, menyusukan anak orang bandar bukan kisah saja sebenarnya tuan-tuan. Halimatus Sa'diyah terlebih dahulu saya nak ceritakan soal mendongak kepala ke langit. Satu malam kata Halimah, aku terjaga dan terbangun daripada tidurku. Dia kejut tidur. Aku mendapati anak susuanku Muhammad tidak ada dalam buaya. Lalu timbullah rasa bimbang dan risau dalam diriku ini. Kemanakah anak susuanku ini? Tidak mungkin dia berjalan. Sebab usia Nabi waktu itu dalam 7-8 bulan baru. 7-8 bulan tak berjalan lagi. Dia kejut-kejut tengok Muhammad tak ada ni. Pakhwana ni, bimbang dia, risau dia. Anak orang ni dia jaga ni. Dia cari-cari dalam rumah. Akhirnya aku mendapati Muhammad di luar rumah dalam keadaan merangkak-rangkak sambil mendongak kepala ke langit melihat bulan dan bintang. Rupanya Nabi ada luar, duk tengok ke langit, tengok bulan dan bintang. Lalu berkata Halimah, sejak pada malam itu yakinlah dalam diriku ini bahawa anak susuanku ini bukanlah anak biasa ni. Ini anak luar biasa. Halimatus Sa'diyah menyaksikan tanda-tanda yang luar biasa pada Nabi SAW. Bukan peristiwa ini saja tuan-tuan. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah melihat daripada awal lagi, sejak diambil Nabi SAW di Mekah. Ambil Nabi
Wak balik ke perkampungan kampung dia ni, perkampungan Bani Sa'ad. Sebenarnya tuan-tuan, menjadi budaya orang-orang wanita Bani Sa'ad, termasuklah Halimatus Sa'diyah. Bagi wanita, mereka bekerja ambil upah menyusukan anak-anak orang bandar, anak orang Mekah. Ini kerja dia. Kerja orang lelaki pula, dia menternak binatang. Dia bukan bercucuk tanam. Sebab perkampungan Bani Sa'ad ini di pergunungan. Bak tani ni tak jadi mana. Lelaki, dia menternak binatang. Perempuan mereka pula, miskin mereka ni. Perempuan mereka, ada musim-musim tertentu, mereka akan pergi ke bandar Mekah, ambil anak-anak orang Mekah yang kaya, yang menteri dan sebagainya, ambil upah menyusukan anak-anak orang bandar. Ni kerja ni, kerja ceritanya ni. Cara cari makan begitu. Dalam ambil setepos tahun ataupun 2 tahun, ikat kontrak lah. Lepas tu bulan-bulan dapatlah upah. Ini orang-orang Mekah pula memang gitu. Dia akan tunggu bila wanita Bani Sa'ad nak mari ni. Dan di kalangan wanita-wanita Bani Sa'ad telah masyhur nama Halimatus Sa'diyah. Kenal dah, orang kenal dah. Di antara wanita-wanita lain-lain ni, wanita Bani Sa'ad lah wanita yang baik-baik akhlak orangnya. Di kalangan wanita-wanita yang baik ni pula, terkenal pula Halimah lah orang yang paling indah akhlaknya. Orang kenal dah ni. Baik, perjalanan wanita Bani Sa'ad dan suaminya bersama dengan unta untuk pergi ke bandar ambil upah anak-anak orang bandar. Mereka pergi naik unta. Riwayat mengatakan Halimah dia ada seekor unta. Unta dia lembek dah. Unta dia tak apa sihat mana. Ada kudih-kudih di badan. Dogok. Dibanding dengan unta-unta saing-saing dia. Mereka ini sekelompok wanita Bani Sa'ad bersama suami masing-masing menuju ke bandar untuk ambil upah menyusukan anak-anak orang bandar. Dalam perjalanan tuan-tuan, unta Halimatus Sa'diyah duduk belakang sekali. Lambat. Bawa dogok, lembek. Setakat hok ada macam hok dekat jelah, begitulah. Nak atuk hok depan wei suku. Sehingga wanita Bani Sa'ad yang lain mengeluh pada Halimah. Berkata mereka pada Halimah, "Ya Halimah, ya Halimah, cepatkan sedikit untamu. Lambatnya untamu menyebabkan lambat dan terbantuknya perjalanan kami." Kata Halimah, "Nak warna hok ni ada ni. Jadi tak ada hok lain dah, ada hok ni je." Sehingga siapa di Mekah tuan-tuan, Halimah siapa hok lambat sekali. Kawan-kawan saing-saing dia ni siapa awal dah. Sehingga anak-anak orang bandar hok kaya-kaya, hok menteri-menteri, hok mana bangsawan telah diambil oleh kawan-kawan di belakang. Tinggal seorang lagi, anak yatim. Tak ada orang layang, anak yatim. Sekalipun toki dia orang besar Mekah, tapi kita kena faham tuan-tuan, Abdul Muttalib dia jawatan besar, tapi dia ditugaskan, tugas dia menguruskan masyarakat. Dalam hal sahara keluarga dia, dia niaga, dia kerja lain. Jawatan bukan untuk kutip harta dak, bukan begitu. Itu Abdul Muttalib. Dalam soal anak pera, anak bini soal keluarga dia, dia kena kerja. Kerjanya kerja niaga. Itu dia. Anak-anak dia Abu Talib, Abdullah, Haris semua pergi niaga. Tapi dalam masa yang sama dia sebagai orang besar yang menguruskan masyarakat dan hal ehwal urusan Mekah. Ni dia. Siapalah seorang saja Nabi SAW, tak ada orang kutip, tak ada orang ambil. Lepas tu Halimah tengok Nabi, yang pertama tengok timbul kasih dah seorang. Timbul dah rasa kasih dalam diri dia ni. Comel budak ni. Tapi orang nak cara dia anak yatim. Nak ambil tuan-tuan, masa nak balik, nak ambil, kena minta izin suami dia dulu. Ceritanya ni mari kerja, dah ambil anak yatim, lagu mana upah bulan-bulan? Upah bulan-bulan lagu mana? Teraduk dia, mana keliru dia. Sinilah dia bercakap pada suami dia, lagu mana ni? Kalau balik dah ambil, daripada balik tangan kosong, baik ambil juga. Saya-saya dia belakang balik dah saya-saya dia. Di sini peranan suami. Haris berkata, Haris suami ni, "Ya Halimah, kalau benar engkau rasa nak ambil anak yatim itu, ambil saja, ambil je. Mana tahu dia mendatangkan barakah pada keluarga dia, keluarga kita ni." Ya, Halimah dengar ungkapan ini tuan-tuan, terus
yakin dalam diri dia, terus ambil Nabi SAW. Dia ambil Nabi. Di sinilah berlakunya keajaiban beberapa perkara luar biasa. Apabila Halimatus Sa'diyah mendokong Nabi SAW dalam dakapan dia, dikatakan susu Halimatus Sa'diyah tiba-tiba jadi bekak penuh dah. Sedangkan di tengah perjalanan susu dia tak ada mana. Bahkan anaknya Abdullah yang datang bersama dengan dia kelaparan, nangis tuan-tuan, nangis. Tapi bila dokong saja Nabi SAW, bekak terus susu Halimatus Sa'diyah, penuh susu di dada dia. Dia menyusukan anaknya Abdullah sampai kenyang, dan menyusukan Nabi sebelahnya sampai Nabi kenyang. Lalu Nabi SAW dalam dakapan Halimah, tiba saat nak balik pulau, unta Halimah asal yang tak sihat ni, dalam riwayat mengatakan Haris siapa lahak nak pergi gada dah, tak ada bitih dah, nak warna buat balik, tak ada benda dah, kita tak mampu dah ni. Gada unta dia, gada unta pun pesai sangat, tak balur. Tiba-tiba bila Halimatus Sa'diyah dokong saja Nabi SAW, unta yang lembek long lay tadi jadi gagah tuan-tuan, jadi gagah pula, nocak-nocak pula, sehingga Haris mententeramkan unta ini. Dia naik atas unta, dikawal unta, dan naiklah Halimatus Sa'diyah bersama dengan anaknya Abdullah dan bersama dengan Nabi SAW yang mulia. On the way perjalanan nak balik, saing-saing dia dikatakan tinggal sekapung dah, maknanya jauh lama dah balik. Tiba-tiba unta Halimatus Sa'diyah jadi laju tuan-tuan, derah pula. Sebelum sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, sempat unta Halimah potong satu-satu pula unta saing-saing dia. Pelik saing-saing dia, bertanya pada Halimah, wanita tadi, ya Halimah, unta mana tu? Adakah unta hak mu naik unta tadi? Kata Halimah, memang ni ya, tak ada dah, ni je. Pelik dia. Ya Halimah, perlahankan sedikit untamu, lajunya untamu menyebabkan kami terkejar-kejar. Balik dah pula tuan-tuan. Ini menunjukkan Halimah ni orang baik. Kalau kita duduk tempat Halimah tu lagu mana? Mampumu lah, dia kata. Masa mari dia tinggal rapak, dia kata. Kalau kita Halimah dah nak warna, kata dia, bukan dia kawal unta ni. Ini kemuliaan Nabi SAW. Setibanya Halimah di perkampungan Bani Sa'ad, di waktu itu disebut dalam kitab bahawa musim kemarau melanda hebat. Kemarau yang panjang menyebabkan rumput-rumput jadi kuning rumput ni. Tiba-tiba hujan turun dengan renyai-renyai. Hujan turun menyebabkan perkampungan Bani Sa'ad jadi subur tuan-tuan, subur. Halimah dan suaminya sampai di rumah dia, dikatakan waktu malam dah. Di rumah dia ada 3 ekor binatang. 2 ekor kambing ataupun domba, jantan seekor, betina seekor. Seekor lagi unta betina. Siapa-siapa saja di rumah dia, Haris suaminya, mendapati unta-untanya ataupun kambing-kambing dia penuh susu di katung ni. Padahal masa mari tak ada orang jaga dah tu, kuruh dah. Tapi masa balik tu tengok banyak susu pula unta-unta ataupun kambing dia, bukan unta, kambing dia. Haris dengan cepat memerah susu kambing ini. Boleh susu ni banyak tuan-tuan, sehingga Haris memberikan minum susu pada anak-anak Halimah ni. Anak Halimah ramah, adik-beradik susuan Nabi ni ramah juga. Bagi minum semua anak-anak siapa kenyang. Bahkan susu lebih lagi, perah lagi Haris bagi pula pada jiran-jiran tetangga, sehingga jiran tetangga kenyang pula. Habis Haris bagi, sehingga semua kekenyangan pada malam itu dapat tidur lena. Berkata Halimah, sesungguhnya itulah malam paling indah dalam hidup kami. Itulah malam yang paling indah dalam hidup kami. Kami tidur dalam keadaan kekenyangan dengan susu-susu yang banyak. Haris menyedari peristiwa ini, berkata pada Halimah, Ya Halimah, sesungguhnya engkau membawa pulang anak yang barakah. Anak yang engkau pegang, engkau dokong, engkau dakap ini, anak yang barakah. Kita menyaksikan satu persatu peristiwa luar biasa pada kita ini. Ini Haris, suami dia sedar. Sehinggalah dikatakan Halimah sepanjang jaga Nabi SAW sampai umur 4 ke 6 tahun. Daripada orang miskin, Halimah menjadi orang terkaya di kampungnya, disebabkan cepatnya beranak kambing-kambing dia, segornya kambing-kambing dia. Bahkan orang-orang kampung berkata tuan-tuan, orang kampung pula kata,
sekiranya engkau mengembala kambing-kambing dan domba-dombamu, hantarlah ke padang Halimatus Sa'diyah. Nescaya engkau dapati kambing-kambing dombamu pulang dalam keadaan sihat, gemuk, penuh susu di katung. Ini mana hebatnya tuan-tuan. Dan memang begitulah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, kehidupan seorang ibu susua yang jaga Nabi SAW. Mana membesarlah Nabi dengan Halimah sekitar dalam 4 ke 6 tahun. Akhirnya Halimah pulangkan Nabi SAW pada keluarga dia, pada mak dia. Dan perjalanan selepas itu tak tahulah tuan-tuan, tidak ada banyak, maknanya butiran-butiran, tidak ada banyak kisah macam mana hubungan Nabi SAW dengan Halimah. Cuma ada nukilan antaranya pertemuan Nabi dengan Halimah di saat Nabi kahwin tu. Nabi kahwin dengan Khadijah. Di waktu itu Halimah telah jatuh miskin. Kemarau kembali melanda kampung dia dan banyak binatang-binatang dia dah mati tuan-tuan, ataupun habis dah. Lalu Halimatus Sa'diyah, barakallahu fiik. Kemudian dikatakan Halimah dia pergi ke Mekah jumpa Nabi SAW dan mengadu nasibnya pada Nabi. Di sinilah kemuliaan Nabi dan isterinya iaitu Khadijah. Diriwayatkan Khadijah menghadiahkan pada ibu susua Nabi ini dengan 40 ekor unta ataupun kambing dibagi. Khadijah orang kaya, saudagar besar. Memang disebut Khadijah melayani ibu suami dia, ibu susuan suami dia dengan baik. Dan Halimah pulang dalam keadaan sekitar 40 ekor kambing ataupun domba, pemberian Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian lagi di saat dikatakan Halimatus Sa'diyah ini umur dia panjang, sampailah ketika Nabi diangkat menjadi Rasul di usia Nabi umur 40. Dan dia jaga Nabi masa umur 4 tahun. Dah tambah 40 tahun pula lepas tu. Maknanya usia dia panjang lah. Dan anak dia besar dah masa tu, anak Irama dah. Kalau usia dekat 40 dah masa jaga Nabi tu, dah tambah pula kat 40, mana 80, lebih kurang 70 lebih begitu. Usia dia panjang. Dikhabarkan pada dia, Halimah, anak susuanmu Muhammad mengaku jadi Nabi. Jadi Nabi. Halimah langsung tidak tergugat dan dengan penuh yakin bahawa anak susuan itu benar-benar Nabi. Sebab dia pernah jaga Nabi SAW. Halimah dikatakan dalam keadaan dia uzur dah tuan-tuan, kalau berjalan tu tak gerak dah. Tapi digagahkan juga Halimah daripada perkampungan Bani Sa'ad pergi berjalan ke Mekah semata-mata nak jumpa dengan Nabi SAW, anak susuan dia ini, untuk beriman dengan Nabi SAW. Akhirnya dikata sampai Halimah ke Mekah, disambut oleh Nabi SAW, dan Halimah beriman dengan Nabi SAW. Di tengah-tengah orang Mekah menolak Nabi sebagai Rasulullah, sebagai seorang Nabi, Halimah tanpa tergugat, dok kocok, dok gogeh, dok goyang sikit pun, mengaku beriman pada Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak dia, dia tahulah anak dia. Gitulah sikit sebanyak yang kita boleh kongsi pada malam ini, iaitulah kelahiran Nabi SAW. Sebenarnya banyak yang dinukilkan dalam kitab sirah, beberapa tanda, cuma itulah saja yang mampu saya datangkan perkongsian pada malam ini. Dan kelahiran Nabi SAW memberi mesej yang besar, iaitulah bagaimana Nabi membawa Islam itu, mengajak seluruh manusia ini tinggalkan syirik menuju pada tauhid. Dan kita tanda cinta kita pada Nabi SAW melalui beramal dengan sunnah Nabi. Dan sunnah yang besar adalah beramal dengan ajaran dan didikan yang Nabi bawa, iaitulah sunnah beramal dengan Islam. Hak ni besar, bukan setakat jubah saja, bukan setakat bersugi saja. Sunnah Nabi SAW, kita beramal dengan Islam, ajaran yang Nabi bawa, didikan yang Nabi ajar. Inilah Islam. Maka siapa yang mati dalam Islam, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana Quran sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali engkau mati melainkan hanya dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam Islam dan kita bangun semula bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunjukkan bukti kita pada hari ini sanggup belajar
dan mendengar sirah Nabi SAW. Sekalipun ambil masa yang panjang ni, saya minta maaf banyak tuan-tuan. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian dan jemputan undangan tuan-tuan. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.